Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mak murid. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran secara PDPR bagi mata pelajaran sejarah tahun 4. Kali ini kita meneruskan pembelajaran dalam unit 11 yang bertajuk Hang Tuah Laksmana Terbilang. Tentu mak murid sudah kenal ataupun pernah mengikuti filem ataupun cerita ataupun murid pernah membaca di dalam buku-buku sejarah berkaitan tentang kehebatan Hang Tuah dalam membantu membangunkan Melaka sebuah negeri ataupun kerajaan yang terhebat pada zaman dahulu. Okey mak murid. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita dalam topik kali ini, mari kita lihat apakah standard pembelajaran yang murid akan dapat dalam pembelajaran kali ini. Melalui standard pembelajaran 5.4.1, murid dapat menyatakan riwayat hidup Hang Tuah. Seperti mana cikgu sebut tadi di permulaan kelas, bahawa Hang Tuah ini seorang laksamana. Jadi, Hang Tuah ini juga adalah seorang pembesar yang dilantik oleh Sultan Melaka ketika itu, yang kalau kita ikut sebelum ini bahawa antara pembesar-pembesar ataupun tokoh terbilang di kalangan pembesar yang telah kita belajar ialah Bendahara Tun Perak. Jadi, di sini kalau kita lihat bahawa sudah tentu Hang Tuah ini juga salah seorang tokoh yang terkenal dan terbilang pada zaman Kesultanan Melaka yang banyak memberi hikmat dan bakti dalam kemasyhuran kerajaan Melaka pada waktu itu. Jadi kehebatan Hang Tuah juga tidak kurang juga kalau dibandingkan dengan Bendahara Tun Perak. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, mari cikgu ceritakan sedikit bagaimana riwayat hidup Hang Tuah ini. Di permulaannya, penceritaan Hang Tuah ini telah digambarkan oleh Tun Sri Lanang dalam buku yang ditulis Sejarah Melayu ataupun disebut Sulalatus Salatin, yang dilihat lebih realistik tanpa ada unsur-unsur mistik. Kalau kita lihat macam-macam cerita tentang Hang Tuah, mungkin cerita-cerita itu digabungkan dengan cerita-cerita yang bukan cerita kisah sebenar ataupun kisah-kisah mistik. Jadi Tun Sri Lanang menulis kisah Hang Tuah di dalam buku Sulalatus Salatin ini adalah kisah-kisah yang sebenar, realistik. Yang kedua, disebut juga dalam Sulalatus Salatin bahawa nama sebenar Hang Tuah adalah Daeng Mempawah. Di sini kita tidak dapat sumber-sumber ataupun bukti-bukti lain yang kuat menyatakan nama Hang Tuah ini adalah Daeng Mempawah. Tetapi dalam sejarah Melayu ataupun Sulalatus Salatin yang ditulis oleh Tun Sri Lanang ini menyatakan nama Hang Tuah adalah Daeng Mempawah. Dan beliau adalah anak Raja Bajong ataupun dalam sebutan di Sulawesi, Indonesia disebut Bajeng. Sebenarnya sumber yang cikgu bacakan di sini datangnya daripada Wikipedia, daripada internet. Kalau kita buka sumber daripada internet melalui Wikipedia, dia ada menyatakan apa yang cikgu nyatakan ini. Okey, mari kita lihat seterusnya tentang riwayat hidup Hang Tuah. Kalau murid pergi ke muzium, Muzium Melaka, tentu murid akan melihat gambar ataupun yang terpapar di sini. Inilah membuktikan bahawa Hang Tuah ini wujud pada zaman kehebatan ataupun kemasyhuran Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita lihat pada riwayat hidup Hang Tuah, iaitu riwayat ini adalah perjalanan kehidupan Hang Tuah. Yang pertama, Hang Tuah ini berasal daripada kampung Sungai Duyung. Bapanya bernama Hang Mahmud dan ibunya bernama Daeng Merduwati. Itulah ibu dan bapa Hang Tuah. Dan dia mempunyai 4 sahabat karib. Di sini pun ada diceritakan dalam filem ataupun dalam buku yang murid boleh baca tentang sejarah hidup Hang Tuah, iaitu ada 5 saudara, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Leki dan Hang Lekiu. Termasuk Hang Tuah adalah 5 bersahabat. Dan Hang Tuah ini pernah menyelamatkan bendahara dalam peristiwa
amuk. Jadi di sinilah perkenalan pertama Hang Tuah dengan Bendahara Tun Perak. Bila Bendahara Tun Perak melihat kebijaksanaan dan keberanian Hang Tuah dalam peristiwa tersebut, di situlah Bendahara Tun Perak mula menarik minat dengan Hang Tuah ini dan yakin bahawa Hang Tuah ini boleh menjadi seorang tokoh ataupun seorang bangsawan ataupun pembesar di Melaka yang hebat. Sebab itulah akhirnya dilantik sebagai Laksamana Hang Tuah. Dilantik menjadi Laksamana Melaka. Dilantik Laksamana Melaka. Yang melantik ni siapa? Sudah tentu Sultan Melaka yang telah mendapat nasihat daripada Bendahara Tun Perak. Okey, seterusnya Hang Tuah ini sebenarnya ada berlaku satu kisah lah bahawa Hang Tuah ini telah difitnah dan dijatuhkan hukuman bunuh. Di sini kalau kita lihat dalam filem Melayu yang lama ada dikisahkan tentang Hang Tuah ini difitnah sehingga raja percaya, sultan percaya bahawa fitnah tersebut dan sultan menjatuhkan hukuman mati kepada Hang Tuah. Tetapi kalau ikut dalam cerita yang kita lihat dalam filem yang digambarkan penceritaan Hang Tuah ini, bahawa Bendahara Melaka secara sembunyi ataupun protes secara diam tidak bersetuju dengan hukuman ini. Tapi dia Bendahara Melaka ni, Bendahara Tun Perak ini, kalau kita apa yang kita telah belajar sebelum ini, bahawa dia adalah seorang yang taat pada sultan, jadi dia tidak menunjukkan protes ataupun tidak setuju bahawa hukuman itu perlu dijatuhkan pada Hang Tuah. Jadi diikut saja, tetapi hukuman itu tidak dilaksanakan sebab dia kenal pasti, dia tahu bahawa Hang Tuah ini tidak melakukan perbuatan tersebut. Jadi untuk mengelakkan kesangsian pada Sultan Melaka pada waktu itu, lalu dia menyembunyikan Hang Tuah. Jadi Bendahara Melaka telah menyembunyikan Hang Tuah daripada pengetahuan sultan dan pembesar-pembesar lain. Okey, seterusnya apa yang berlaku? Hang Jebat. Ini siapa Hang Jebat ini? Rakan karib Hang Tuah, sahabat karib 5 bersaudara ini mengamuk bila mengetahui bahawa Hang Tuah telah dijatuhkan hukuman dan dia tak tahu pun Hang Tuah disembunyikan oleh bendahara. Lalu dia menuntut bela kematian sahabatnya. Kalau dalam kisah dalam filem tersebutlah, kalau dilihat bahawa Hang Jebat ini telah dilantik juga menjadi laksamana ataupun pembesar di istana. Jadi dia mula menyusun strategi, akhirnya dia mengambil alih pemerintahan istana. Okey. Jadi selepas itu apa yang berlaku? Sultan menyedari kesilapannya setelah bendahara memberitahu perkara yang sebenar dan memberitahu bahawa Hang Tuah masih hidup. Jadi Sultan menitahkan Hang Tuah ini setelah Sultan sendiri diusir oleh Hang Jebat daripada istana, dan tiada siapa yang boleh menewaskan Hang Jebat ketika itu. Kerana apa? Kerana Hang Jebat berjaya mengambil keris yang istimewa. Kalau diceritakan bahawa keris ini, siapa yang memegang keris ini, dia tidak kebal, tidak boleh ditikam, tidak boleh dibunuh. Jadi oleh kerana itu tidak ada siapa yang berani menewaskan Hang Jebat ni. Dalam masa yang sama juga Hang Jebat ni sebenarnya hebat dari segi ilmu persilatan dia. Jadi tak siapa yang boleh menewaskannya, apatah lagi dengan adanya keris Taman Sari. Dia berjaya lah membuat onar lah. Kalau kita panggil membuat onar, membuat keburukan waktu itu, walaupun dia pembesar, oleh kerana dia punya dendam yang kuat, dendam yang dia punya berdendam pada sultan dan pembesar-pembesar ketika itu kerana menjatuhkan hukuman kepada rakan karib dia Hang Tuah. Jadi dia melaksanakan perbuatan tersebut sehingga mengusir sultan daripada istana. Jadi apabila sultan dapat tahu bahawa Hang Tuah ini masih hidup, sultan titahkan pada bendahara supaya memanggil Hang Tuah dan mengembalikan keamanan di Melaka. Pada waktu itu telah huru-hara disebabkan oleh rakan karib Hang Tuah sendiri, Hang Jebat. Okey, di akhir penceritaan, akhirnya Hang Tuah ini dia bertempurlah, bersilat dengan Hang Jebat. Akhirnya Hang Tuah berjaya menewaskan Hang Jebat dan dilantik semula menjadi laksamana. Okey.
Mungkin murid nak melihat cerita sedikit secara ringkas ilustrasi cerita berkaitan Hang Tuah di sini. Cikgu sediakan link YouTube di sini. Okey, mari kita lihat cerita ni melalui link YouTube ni. Okey, tak apa, murid akan boleh klik link ni sebentar lagi lah. Maksudnya link ni cikgu akan sediakan dalam grup WhatsApp ibu bapa ataupun grup Telegram ibu bapa kamu. Boleh klik link tersebut dan boleh menonton video ataupun YouTube tersebut tentang peristiwa ataupun kisah Hang Tuah. Okey, tak apa. Okey, saya meneruskan cerita tentang Hang Jebat tadi. Inilah kisah pertarungannya antara Hang Jebat dan Hang Tuah. Sebelum Hang Tuah berjaya mengambil alih memulihkan keamanan pada waktu itu. Okey, Hang Tuah diiringi oleh 40 pengawal ke Istana Melaka untuk membunuh Hang Jebat. Jadi Hang Jebat terjaga daripada tidurnya apabila mendengar bunyi bising di luar istana. Orang pun panggil Hang Jebat daripada luar istana. Dan Hang Jebat terkejut melihat Hang Tuah yang masih hidup kerana dia tahu bahawa sebelum ini Hang Tuah dibunuh oleh Sultan lah, atas arahan Sultan. Jadi sebab itulah dia jadi macam tu, berbalas untuk balas dendam kepada tindakan ataupun hukuman terhadap Hang Tuah tersebut. Jadi Hang Tuah terus melompat ke dalam istana dan bermulalah pergelukan pertarungan antara dua sahabat ini, yang kedua-duanya hebat sebenarnya dalam ilmu persilatan. Okey, Hang Tuah gagal menikam Hang Jebat kerana keris Tamin Sari yang berada di tangan Hang Jebat. Ingat, keris Tamin Sari ni siapa yang ada, dia boleh kebal. Jadi mereka terpaksa bertarung di atas talam. Kenapa bertarung di atas talam? Talam ni kalau kamu di rumah ni macam dulang besi. Jadi diletakkan di atas lantai kerana pengawal-pengawal istana menjolok lantai dengan lembing. Okey, dijolok, tak boleh tembus. Bila asalnya boleh tembus. Jadi oleh kerana Hang Tuah sendiri, Hang Tuah tak kebal, yang kebalnya Hang Jebat. Jadi mereka meletakkan talam. Jadi mengelakkan tembusan keris itu terkena tapak kaki kedua-dua mereka lah. Okey, akhirnya Hang Tuah berjaya merampas keris Tamin Sari daripada Hang Jebat. Dalam pertarungan tu entah macam mana terlepas keris daripada Hang Jebat, lalu keris Tamin Sari itu berpindah milik kepada Hang Tuah, dan Hang Jebat terkena tikaman keris Tamin Sari, Hang Tuah, dan akhirnya darah pun keluar daripada tikaman Hang Tuah, dan Hang Tuah meninggalkan Hang Jebat yang sedang menahan sakit di istana. Jadi itulah kisah pertarungan hingga diceritakan. Nanti murid buka link YouTube yang cikgu tunjukkan tadi dan melihatlah sendiri kisah tersebut, kisah cerita Hang Jebat dan Hang Tuah ini bertarung. Okey. Di sini cikgu beri sedikit tugasan kepada murid, tugasan ringkas berkaitan riwayat hidup Hang Tuah ini dalam muka surat 88 buku aktiviti Sukses A+ Sejarah KKSR tahun 4. Jadi di sini murid kena lengkapkan beberapa soalan yang diberilah, berikan jawapan berdasarkan soalan yang diberi. Yang pertama, maklumat tentang Laksamana Hang Tuah. Siapa ni Hang Tuah? Nama tokoh dia. Nama dia lah, nama tokoh ni, nama Hang Tuah ni siapa? Nama bapa, nama ibu, dan juga asalnya di mana, nama sahabat-sahabat karib. Kejelaskan sumbangan Hang Tuah terhadap Kesultanan Melaka. Apa sumbangan Hang Tuah? Ada diceritakan tadi, dia pernah menyelamatkan bendahara Melaka dalam apa? Dalam peristiwa apa? Mengetahui rombongan menghantar utusan Melaka ke negara apa? Ada diceritakan. Negara mana? Sudah pasti negara Cina lah. Menjaga keamanan dan keselamatan daripada ancaman Lanun. Kalau ancaman Lanun ni dia apa mana? Perairan. Okay, berjaya memujuk Tun Teja untuk berkahwin dengan siapa? Dan membawa pulang ke Melaka dan berjaya menumpaskan siapa tu? Kerana mengamuk mahu menuntut bela ke atas kematian Hang Tuah. Siapa yang
yang mengamuk ataupun yang membalas dendam pada ketika itu. Jadi murid jawab dalam buku sukses A+ ni. Kalau tak ada buku tu, murid-murid boleh jawab dalam buku latihan. Salin soalan dan jawab dalam buku latihan. Okey, itu saja untuk pembelajaran kali ini. Diharap murid dapat menyiapkan tugasan, menyelesaikan tugasan yang cikgu beri dan memastikan tugasan itu dihantar. Dihantar. Mohonlah kerjasama dengan ibu bapa murid untuk menghantar tugasan kepada WhatsApp ataupun Telegram ataupun muat naik ke pautan Google Classroom yang diberi. Okey, itu saja. Kita jumpa di pelajaran akan datang. Terima kasih semua. Sejarah adalah warisan bangsa dan negara. Berjumpa lagi.